Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe yang ada di bawah. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya upload video hampir setiap hari. Kalau hari ini tak update, maksudnya esok insya-Allah akan update. Satu hari, satu video. Tapi kalau tak dapat satu video, dalam 2 hari insya-Allah akan ada satu video. Insya-Allah. Sebelum video saya buat sedikit kajian, sedikit semakan. Semoga ia memberi manfaat kepada diri saya sendiri, demikian juga memberi manfaat kepada anda yang menonton. Sebelum ini saya pernah memberikan ulasan berkaitan tentang kisah Sa'labah yang diceritakan oleh Al-Fadhil Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Hafizahullah. Namun video itu terpaksa digugurkan oleh YouTube atas isu copyright. Bahkan sekarang ni saya begitu berhati-hati dalam membuat video reaction kerana bimbang terjadi isu copyright lagi. Kalau anda nak tengok video reaction yang saya buat daripada video reaction mana, anda boleh tengok dekat bahagian description. Saya letakkan video asal di situ. Pun begitu, pertanyaan-pertanyaan berkaitan kisah Sa'labah ini berterusan, terus-menerus ditanyakan kepada saya. Apatah lagi, ramai ustaz-ustaz kita menceritakan hadis ini ataupun kisah ini sebagai galakan untuk mengajak orang membayar zakat. Satu niat yang bagus. Bukan Habib Ali seorang saja yang menceritakan kisah ni. Ramai ustaz kita cerita juga. Bahkan di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab sirah umat Islam tidak lekang dengan kisah ni. Anda buka, anda cek dekat Maktabah Syamilah ke, anda tekan nama Sa'labah bin Hatib, anda akan jumpa punya banyak kisah ini disebutkan di situ. Macam-macam kitab menyebutkannya. Oleh itu, kritikan hadis ini bukan ditujukan hanya kepada Habib Ali Zainal Abidin Hafizahullah sahaja, tetapi ia ditujukan secara umum bagi manfaat ilmu kita semua insya-Allah. Sebelum saya nak mulakan, saya nak cadangkan kepada anda untuk dapatkan 2 buah buku yang sangat bagus yang berkaitan tentang isu yang kita bincangkan. Yang pertama, Asas Ilmu Hadis yang saya sendiri tulis, alhamdulillah. Ia membantu anda memahami secara ringkas istilah-istilah yang digunakan di dalam ilmu hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, buku Berguru dengan Sahabat Nabi, tulisan Said Muhammad Nuh. Saya rasa ia buku yang sangat sesuai menceritakan tentang sifat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Anda boleh klik description di bawah, saya ada letakkan link di situ. Baik, kita masuk kepada perbahasan. Siapakah Sa'labah? Al-Imam Ibn Sa'ad di dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra menyebutkan nama penuh tokoh yang kita nak bincang hari ini. Nama dia Sa'labah bin Hatib bin Amru bin Umayyah. Seorang sahabat Nabi daripada kalangan orang Ansar, orang Madinah. Apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, baginda mempersaudarakan Sa'labah dengan Mu'tab bin Al-Hamra daripada kalangan orang Khuza'ah Mekah. Sa'labah ini menghadiri perang Badar, dia hadir juga dalam perang Uhud. Anda boleh rujuk dalam jilid yang ketiga muka surat 351. Maksudnya, beliau bukanlah orang biasa-biasa seperti kita. Beliau adalah seorang sahabat Nabi, pejuang yang telah menyerahkan jiwa dan hartanya kepada jalan Allah. Tapi apa isu yang diangkat? Dikatakan bahawa Sa'labah minta Nabi doa, diberikan harta. Apabila Nabi doa dan dia kaya, dia tak mahu bayar zakat. Lalu turun ayat 75 hingga 77 surah At-Taubah. Ramai ulama tafsir yang rekodkan kisah ini di dalam kitab-kitab mereka. Tak terkira banyaknya, banyak sangat. Namun, di sini kita bukan nak bincang benarkah ia ada dalam kitab ataupun bukan. Bahkan sudah tentu ada. Banyak pula. Tapi kita nak bincang benarkah cerita ini. Jadi bagi nak menjawab perkara ini, kita akan berikan 3 jenis penghujahan. 1, daripada riwayat hadis. 2, pandangan ulama. 3, kefahaman daripada akal yang waras. Yang pertama, daripada sudut riwayat sanad, kisah ini direkodkan dalam banyak kitab seperti yang saya telah sebutkan. Tetapi majoritinya tidak membawakan sanad. Sedangkan sanad sangat penting di dalam menentukan kebenaran kisah ini. Alhamdulillah, terdapat beberapa kitab telah membawakan kisah ini dengan sanad yang penuh. Bahkan ada dalam Jami' Al-Bayan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Majma' oleh Al-Haythami, Ad-Dur Mansur oleh Al-Suyuti, Ad-Dalail oleh Al-Bahaqi dan banyak lagi. Jadi setelah dibawakan sanad tu, para ulama telah berlepas diri. Orang yang menyampaikan satu kisah, satu hadis, lalu dia membawa sanadnya. Jadi dia terlepas untuk sebarang tanggungjawab tashih ataupun tadhaif.
Nak kata hadis tu sahih ke, hadis tu dhaif, terlepas. Bagi orang kemudian yang membaca sanad itulah, mereka perlu mengkaji apakah ia sahih, apa ia dhaif, ia sabit ataupun tidak sabit. Dalam semakan saya, kesemua sanad itu adalah daripada jalur Ma'an bin Rifa'ah, daripada Ali bin Yazid, daripada Al-Qasim bin Abdul Rahman, daripada Abi Umamah Al-Bahili. Jadi madar bagi hadis ini ialah Ma'an bin Rifa'ah daripada Ali bin Yazid. Pusing mana-mana riwayat pun anda akan jumpa pada mereka berdua. Persoalannya, siapakah Ma'an bin Rifa'ah? Yahya bin Ma'in kata dia dhaif. Ibrahim bin Ya'qub kata tidak mampu dijadikan hujah. Ya'qub bin Sufyan kata layyinul hadis. Tak boleh terima riwayat dia secara mutlak apabila dia duduk dalam berseorangan. Abu Hatim bin Hibban berkata dia ni munkarul hadis. Kesimpulannya, apabila hadis melalui jalur Ma'an bin Rifa'ah, hadis itu akan berada dalam kategori hadis dhaif berat. Sifat-sifat hadis dhaif berat itu ada padanya, iaitu perawi itu digelar munkarul hadis. Tidak boleh dijadikan hujah, tidak boleh dijadikan panduan dalam fadailul a'mal, sejarah, pengajaran kisah atau sebagainya. Itu Ma'an. Yang kedua, siapakah pula Ali bin Yazid Al-Hani? Ya'qub berkata dia wahyul hadis, pembawa hadis yang batil. Banyak meriwayatkan riwayat yang mungkar. Yahya bin Ma'in kata hadis Ubaidillah bin Zuhr dan Ali bin Yazid daripada Qasim, daripada Abu Umamah secara marfu' adalah lemah. Dan riwayat yang kita baca ini memang Ali bin Yazid ambil daripada Qasim, daripada Abu Umamah. Abu Zur'ah Ar-Razi kata tidak kuat. Abu Hatim berkata perawinya dhaif, hadis-hadisnya mungkar. Al-Bukhari kata dhaif. An-Nasa'i kata bukan perawi yang dipercayai, laisa bisiqah, pembawa hadis matruk. Abdul Fattah Al-Azdi, Ad-Daraqutni, Abu Bakar Al-Barqani sepakat kata dia ni matruk. Al-Hakim Abu Ahmad berkata dia ini zahibul hadis. Jadi kesimpulannya, apabila hadis melalui Ali bin Yazid, hadis itu akan berada dalam kategori hadis dhaif berat. Sebab sifat-sifat hadis dhaif berat ada padanya, iaitu perawi digelar matruk, munkarul hadis, bahkan zahibul hadis. Tidak boleh dijadikan hujah, tidak boleh dijadikan panduan dalam fadailul a'mal, tidak boleh dijadikan sebagai panduan dalam sejarah, pengajaran kisah ataupun sebagainya. Adakah hanya riwayat ni saja yang sebut tentang kisah ni? Dah. Ada banyak lagi riwayat. Tapi ini yang paling bagus lah kita kata. Yang lain tu lagi teruk daripada ni. Bahkan yang banyak tadi tu dia tidak dapat mengukuhkan dan mengangkat darjat riwayat ini daripada dhaif berat kepada dhaif ringan. Itu daripada sudut sanad. Apa pula kata-kata ulama muktabar terhadap kisah ini? Pertama, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir dia, dia kata, selepas dia bawakan kisah ni, dia sebut Sa'labah adalah seorang Badri, orang yang menyertai peperangan Badar, seorang Ansari, dan daripada kalangan mereka yang disaksikan keimanan mereka oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang akan diterangkan dalam permulaan surah Al-Mumtahinah nanti. Apa yang diriwayatkan tentang kisah Sa'labah adalah tidak sahih. Abu Ammar mengatakan apa yang diriwayatkan mengenainya tentang keengganan mengeluarkan zakat adalah tidak sahih. Wallahu a'lam. Anda boleh rujuk hal ini dalam tafsir Al-Qurtubi, Jami' al-Ahkam al-Quran, jilid yang ke-8 halaman yang ke-210. Kedua, Imam Ibn Hazmin mengatakan sebelum bawa kisah ni, dia kata annahu qad ruwina atharan la yasih wa fihi annaha nazalat fi Sa'labata bin Hatib wa hadha batilun lianna Sa'labata badriyun ma'rufun. Telah disampaikan kepada kami beberapa kisah yang tidak sahih. Antaranya mengaitkan ayat ini, ayat surah At-Taubah ayat 75. Diturunkan kerana Sa'labah bin Hatib. Ini palsu. Kerana Sa'labah adalah seorang ahli Badar yang ma'ruf, yang dikenali. Anda boleh rujuk kenyataan ini daripada kitab Al-Muhalla bil Athar, jilid ke-12, halaman ke-137. Itu daripada sudut sanad hadis dan pandangan ulama. Bahkan dengan kedua-dua hujah ini sudah cukup kuat nak mengatakan bahawa kisah ini tidak benar sama sekali. Pun begitu, bagi mengukuhkan lagi pegangan kita yang mengatakan bahawa kisah ini palsu, sekalipun banyak diceritakan, saya bawakan beberapa hujah akal yang waras untuk anda, khusus untuk anda. Yang pertama, Sa'labah adalah seorang ahli Badar. Hampir-hampir tak ada ulama yang kata sebaliknya. Dia memang ahli Badar, prajurit perang Badar.
Jadi bagaimana seorang ahli Badar yang kita tahu adalah ahli syurga, paling taat dengan Nabi, bahkan dia korbankan nyawa kepada Nabi. Nyawa pun dia mahu korban, apatah lagi harta benda. Takkan dia tak mahu korbankan harta benda sedangkan dia mahu untuk korbankan nyawa dia. Ada orang kata, jihad hawa nafsu lebih berat daripada jihad perang. Ini kenyataan yang tidak benar. Sifat orang munafik ialah mereka tidak mahu menyerahkan harta, apatah lagi berperang. Tapi kalau sekadar nak serah harta saja, orang munafik tak ada masalah. Dia orang masih mahu. Inilah yang kita dapat lihat daripada kemunafikan yang berlaku dalam perang Uhud. Orang munafik tak mahu pergi perang sekalipun mereka membayar zakat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah disyariatkan pada tahun sebelumnya. Ia sangat berbeza dengan ahli Badar. Mereka dijanjikan syurga. Lalu mereka telah melengkapi sifat-sifat Muslim, mukmin dan ahli syurga yang sebenar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, "La yadkhulan nara rajulun syahida badran wal hudaybiyah." Sampai bila-bila pun sesiapa yang menghadiri perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, di dalam hadis Abu Dawud, bab zakat as-saimah, menunjukkan bahawa Nabi SAW akan memaksa orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman diambil hartanya separuh. Tiba-tiba dikatakan Sa'labah dibiarkan. Ini mustahil. Sepatutnya jika Sa'labah tak mahu untuk bayar zakat, nescaya Nabi selaku pemerintah akan mengarahkan penguatkuasa yang beliau lantik untuk merampas harta Sa'labah. Tetapi tidak ada satu pun hadis yang menyebutkan tentang rampasan berkenaan. Bahkan yang terjadi ialah hadis tidak sahih inilah yang mendakwa Nabi membiarkannya. Ia mustahil berlaku kepada pemimpin yang adil dan berintegriti seperti Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Abu Bakar berperang dengan orang yang murtad dan tidak mahu membayar zakat. Tiba-tiba dalam kisah tak betul ni, dikatakan bahawa dia tak mahu terima zakat Sa'labah. Ini juga mustahil. Yang keempat, tidak ditemui kisah seorang pun sahabat Nabi yang kedekut apabila hartanya banyak, melainkan cerita palsu ni. Sebaliknya, para sahabat Nabi berlumba-lumba melakukan kebaikan dengan menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Anda boleh baca buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Belilah dekat Shopee. Pelaburan baru RM35 saja. Tapi manfaatnya insya-Allah sangat berharga. Anda akan kenal sikap-sikap sahabat Nabi yang menjadi anak murid Nabi yang paling bagus. Bagaimana mereka mencontohi Nabi dengan sebenar-benarnya. Anda tak akan jumpa daripada kalangan mereka yang kedekut piak macam ni. Macam cerita ni. Macam yang dikisahkan ni. Yang terakhir, jika benar beliau telah syahid dalam perang Uhud, seperti mana dakwaan Ibn Kalbi, maka malulah kita kerana menyebarkan cerita tak betul ni. Sebab cerita ni, dia melangkaui zaman. Dia kata sampai kepada zaman Uthman. Zaman Rasulullah tak terima, Abu Bakar tak terima, Umar tak terima, Uthman pun tak terima. Kalau menurut riwayat Al-Kalbi kata dia meninggal lagi awal daripada tu, iaitu pada tahun ke-3 Hijriah di dalam peperangan Uhud. Wallahu ta'ala alam. Semoga anda dapat manfaat daripada video kali ini, dan jika anda rasa video ini sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat informatif, anda klik butang share supaya lebih ramai orang dapat tahu bahawa kisah ini tidak sahih, lalu mereka berhenti daripada menyebutkan satu perkara yang tak betul terhadap orang yang sangat mulia seperti Sa'labah bin Hatib. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.